إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من نبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Tuan-tuan, mohon hadirin hadirat abang adik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua pada pagi ini. Masih lagi diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan. Kita sama-sama hadir mendoakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita bersyukur Allah tambahkan lagi nikmat, buatkan kita dapat itu selamat dunia, selamat akhirat. Salam dan salam kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan syariatnya. Mudah-mudahan juga kita dapat istiqomah lakukan syariat Rasulullah sampailah hayat kita insyaallah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca tajuk pada pagi ini, iaitu pahala taat ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukup menjadi balasan atau imbalan Allah Subhanahu wa taala ke atas ketaatan kamu jika Allah ridha, yaitu rela, restu menjadikan engkau ahli taat ataupun ahli ibadah. Taufik dan juga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kepada seorang hamba, itu sebagai kurniaan yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan juga taufik, itulah seorang itu, hamba itu dapat menerima nikmat dan juga bahagia dunia dan juga akhirat. Sama-sama kita hayati termasuk lafaznya tuan-tuan, termasuk tuan-tuan. Kata hikmah daripada Al-Fatihah Al-Sandari. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala itu kalau seseorang, maksud juga, diberi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh melakukan ketaatan, boleh melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga boleh menjauhkan diri daripada apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepada tuan-tuan maupun yang istiqomah dalam jemaah, di antara salah satu contoh kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang sangat besar, anugerah yang tak boleh ternilai. Ya, dengan jauhnya tempat tinggal kita, boleh, yang boleh itu bukan kita boleh, Allah gerakkan kita, Allah beri kita yang beri kita, sehingga kita dapat habis walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, ya. Anugerah yang tidak ternilai daripada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan atau sebesar-besar balasan. Orang yang boleh sujud, orang yang boleh sholat, ya, orang yang boleh melakukan kebaikan sama ada wajib, sunat ke wajib ke, besar ke kecil ke, itu pemberian yang tak boleh dinilai dengan mata uang. Sebab ramai sahaja di antara manusia, kalau minta maaf lah, ya, dia tak dapat hidayah walaupun rumah dekat, tapi itu masjid dia tak dapat masjid. Sebab dia tak ada hidayah, tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dekat dan jauh itu bukan masalah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala juga ada Rasulullah SAW. Pernah ada suatu hari sahabat jumpa dengan Rasulullah SAW. Sahabat itu rumahnya jauh daripada masjid. Jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni rumahku jauh, nak pergi masjid ayah. Minta izin kepada Rasulullah supaya rumah aku tu dekat dengan masjid, nanti senang nak pergi masjid, tak payah jauh-jauh, cepat sampai. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, rumah
rumah kamu jauh, jangan sesekali kamu minta pindah dekat dengan masjid. Belum tentu kalau kamu pindah dekat dengan masjid kamu boleh istiqomah di masjid. Sahabat tak bagi rumah jauh nak dekat dengan masjid, niatnya untuk dekat dengan masjid. Tapi bila Allah tak bagi hidayah, tak boleh juga. Maka Rasulullah pegang. Rasulullah larang, jangan dia jauh tak apa. Yang penting kamu buat ibadah seperti mana sekarang dia buat. Jadi tuan-tuan, kurniaan ridho yang disebut sini Allah ridho, Allah restu. Ya. Orang yang diberi kerelaan daripada Allah SWT adalah suatu pemberian yang sangat besar. Itulah seseorang hamba yang dapat menerima nikmat. Ya. Jadi kita ini insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menerima nikmat, lebih baik kemuliaan, kesehatan, kekuatan dan ada kendaraan, ada masa, dan boleh aktif. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat perterusan Allah bagi petunjuk kepada kita, taufik dari kita sampai ke kita dalam keadaan melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dan juga bahagia dunia dan juga akhirat. Nikmat ini kita dapati bukan hanya kat dunia je. Kat dunia kita rasa tenang, kita rasa damai, kita rasa selesa, dapat pahala. Di akhirat besok kita akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita, dengan nikmat, dengan pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dunia, bahagia akhirat. InsyaAllah yang dalam dunia ini, kalau seorang itu istiqomah, itu orang kata rajin, kebaikan, insyaAllah hatinya akan tenang, akan tentram, akan bahagia, akan damai. Orang kata dapat hujan sedikit pun boleh juga sabar, dapat nikmat boleh bersyukur. Itu antara nikmat dunia. Seterusnya, kafal amilina jazaan ma huwa fatihatu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anisatihi. Cukup sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beramal apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir, kepuasan berkhulwat ataupun menyepi ataupun ibadah sendiri, itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu nikmat di dunia ini yang menyamai atau menyerupai nikmat surga, kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli zikir dalam perasaan hati mereka daripada kelazatan berzikir di tengah-tengah malam. Jadi kafal amilina jazaan ma huwa fatihatu ala qulubihim. Jadi cukup, maknanya cukup beda. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beramal, orang yang beramal itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kamu melakukan kebaikan untuk diri kamu sendiri. Bila dah cukup tu, jadi nilai ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ridha Allah Subhanahu kepada kita, apa jua yang kita lakukan akan mendapat balasan yang sebaik-baik balasan. Jadi Allah ridha, Allah mencukupi, atau Allah restu, Allah dah bagi hidayah kepada orang yang boleh beramal. Yang kedua, apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut istilahnya Allah telah membukakan hati mereka. Jadi orang yang melakukan amal itu sebab Allah bukakan hatinya, bukan sebab kita mengaji ke, sebab kita ada ilmu tak. Kadang-kadang ada juga yang ilmunya banyak, kalau Allah tak buka ilmu atas ke hatinya, tak boleh juga beramal. Ilmunya sedikit, tapi Allah bukan hatinya, dia boleh amal seperti mana ilmu yang dia dapat.
Sebagai tuan-tuan Muhammad, kalau kita ingat ayat kita dulu, orang dulu tok kita kan, ilmunya itu tak sedapur, tak sampai universiti ke polis ke PhD tak, tapi dia berkata tekun apa yang untuk guru cakap itu amal dia. Kita ada bantah ilmu tak banyak, tapi si gomah banyak. Sehingga sampai mati pun akal dia tak hilang, hati dia masih Allah Subhanahu wa taala lagi, masuk mati. Dan ini juga banyak. Kadang-kadang baca Quran payah. Baca Quran payah, mati payah. Tapi ilmu yang didapat itu Allah letakkan dalam hati mereka sehingga dia menghayati boleh beribadah walaupun sedikit punya. Berbanding sekarang ni orang pandai-pandai lebih baik orang dulu lah. Orang dulu ada juga orang terpilih. Sekarang dari ilmu yang didapati orang sekarang berbanding koneksi kita jauh lebih banyak yang kita minta. Tapi satu sahaja yang kita boleh tengok lah, yang kita segi akhlak. Ini bila segi yang ditanya. Dari segi akhlak kelakuan lebih banyak, tapi dengan orang pun bijak. Orang tua kita takut nilai kehidupan, nilai hati, nilai jiwa dia, akhlak dia. Orang dulu mana sampai membantah melawan kakak bapak, kan? Itu dulu dah. Dia punya kasarnya. Kalau tidak dua saya. Dia bukanlah solat biasa. Imam balik awak sikit nak pergi masjid, maghrib tu bukan dah azan pun, azan pun. Balik imam ini, itu kunci azan. Aja tu. Benar. Kami mati tak akan jumpa dah. Sampai dengan batang bayam besar, batang bayam basah. Oh, dahsyat kalau tadi. Punya mak dia tidak jangan ada. Ini masalah pun. Jadi kalau tak dengar batang bayam tak menunjukkan kesan. Jadi Allah letakkan pengetahuan atau hidayah melalui batang bayam. Pokok bayam. Menyebabkan ingat sampai ini. Apa yang telah dihukumkan atau telah dibukakan hati mereka oleh Allah SWT, mereka daripada kegemaran melakukan taat, suka pergi masjid, suka pergi buat perbuatan yang baik-baik. Itu rupanya apa dia? Kegemaran yang sedemikian itu termasuk hidayah daripada Allah SWT, dibukakan hati. Dan juga apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang berupa kesenangan, iaitu suka berzikir, suka ke masjid. Dalam otak tu kalau dah biasa, dalam fikiran kita dah biasa pergi masjid, ni dah ada jadual lah, hari-hari. Nanti pukul sini pergi masjid, pukul ini pergi sini, pergi masjid. Dah lagi masuk waktu, dah lagi ingat masjid yang baik, kan? Dah biasa. Dan kebiasaan itu juga di antara salah satu faktor seseorang itu boleh sampai boleh istiqomah membuat kebaikan. Jadi orang yang sentiasa berpikir dengan masjid, dengan kebaikan, itu juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepuasan melakukan kebaikan atau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa lega bila melakukan kebaikan. Rasa lega hatinya boleh baca Quran. Rasa lega hatinya boleh baca selawat dan sebagainya. Kalimah-kalimah thayyibah yang sentiasa keluar dari lisan kita itu disebabkan yang pertama hidayah lah, yang kedua kebiasaan. Kita dapat hidayah kemudian dibiasakan, maka sentiasa kalau ada apa-apa berlaku kecemasan pun lisan kita akan sebut apa yang kita selalu sebut. Kebiasaan-kebiasaan, perkataan-perkataan kebaikan yang keluar dari mulut kita, lisan kita. Kalau tak biasa sebut,
dia apa-apa terkejut, dia akan sebut benda yang biasa disebut lah. Ya, al-Qur'an jauh gitu. Al-Qur'an lah. Sebab lisan dia biasa semuanya tahu lagi. Gila lah macam-macam lah. Nah, jadi lisan yang sentiasa menyebut zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ketaatan adalah di antara nikmat yang diperolehi oleh seseorang itu. Tidak ada suatu nikmat di dunia ini yang menyamai nikmat surga, ya, kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli-ahli zikir dalam perasaan hati. Ya, begitu banyak tuan-tuan, yang nikmat yang paling tinggi ialah surga. Nikmat dunia sebab kita bermasuk surga, nikmat ialah boleh melakukan kebaikan, baca Quran, zikir, selawat, ya, kalimat-kalimat thayyibah, tasbih dan sebagainya. Itu semua zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang boleh kita lakukan sebelum kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ya. Satu lagi, dia setengah jam dia. Yang kata-kata yang seterusnya, man abadahu bi syai'in yarjuhu minhu aw yadfa'u bi ta'atihi aw yadfa'u bi ta'atihi urudal maqubati anhu fama qama bi haqqi aw syabihi. Sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengharapkan sesuatu ataupun untuk menolak bahaya, iaitu siksa atas dirinya, maka ia belum juga menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mengaji ya, kita tak boleh baca sendiri. Belum lagi. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi kepadanya ialah yang beribadat bukan kerana upah ataupun pemberian, tetapi semata-mata kerana aku, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berhak untuk disembah, yang berhak untuk mengabdikan diri. Dalam kitab Zabur ada tersebut. Dan siapakah yang lebih kejam daripada orang-orang yang menyembahku kerana surga ataupun neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat surga ataupun neraka, kamu tidak akan beribadat, tidak akan menyembah aku? Nah, ini ibadah orang-orang salah lah. Jadi katanya apa? Mana abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw yadfa'u bi ta'atihi aw aqubatihi anhu faman qama bi haqqi aw syarri. Kalau kata Tuan ini, siapa yang mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan kerana Allah, bukan kerana Allah, iaitu kerana surga masuk kita takut tak masuk surga, kita dapat masuk neraka, kan ibadah kita. Maka kalau begitu, sebenarnya bila melakukan semikian, takut dengan siksa, takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ia belum menunaikan ibadah kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nanti dan tuan-tuan sebenarnya tahu lah, seperti kita awliya Allah ni. Ya, kalau seperti macam kita ni. Ada orang salah. Kita takut neraka, nak masuk syurga, kata betul-betul ibadah. Sebab dia mengharapkan upah selain ibadah daripada Allah SWT. Ya. Tapi kita ni tuan-tuan kan, kita ni dibagi habuan dengan upah pun kita masih berat kan. Apa tak lagi kita tak bisa upah, kita tak buat lah. Maka Allah bagi solusi. Siapa yang melakukan ketaatan, ada baca Quran sebagai doa, setiap satu huruf digandakan 10 kali dan diberikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 17 kali kan 10 banyak.
fikir. Baca satu kalimah dapat pahala. Dan pergi masjid untuk kita melakukan solat berjemaah setiap langkah yang bukan dulu dosa. Kita memberi nafkah ataupun derma ataupun infak, setiap sen yang kita keluarkan akan menghalang kita daripada api neraka, daripada azab kubur. Allah bagi solusi. Jadi kita mencercut orang kata, rajin nak fikir sebab ada pahala. Tapi kalau orang salam dia tak kira tu, aku ibadah ni bukan kerana nak surga, bukan kerana neraka, mereka lah. Aku kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih sampai lagi ke tahap itu. Jadi kita beribadah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Al-Quran Nabi Daud kata, sesiapa yang lebih kejam daripada orang yang menyembahku kerana surga. Itu kita Nabi Daud dulu sebut, umat Nabi Daud sebut, orang yang paling kejam ialah orang yang beribadah mengharapkan surga atau neraka. Mengharapkan surga dan mengharapkan jauhkan daripada neraka. Ada kata kita gabung macam itu lah, itu orang sekejam macam manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab tersebut, adakah kalau aku tak menciptakan surga kamu tak ibadah? Adakah aku kalau tak cipta neraka kamu tak takut dengan aku? Itu alasan dalam kitab Tuhan. Jadi neraka dan surga bukan masalah untuk kamu nak melakukan ibadah kepada aku. Itu pun yang beriman tak banyak dalam pemerintahan atau dalam umat Nabi Daud alaihi salam. Kemudian bersabda Nabi SAW, jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk jika takut, lalu bekerja, dan jangan juga berbuat sebagai buruh yang busuk jika tidak dibayar, tidak juga diberi upah pekerjaannya itu. Ingatan daripada Rasulullah SAW, maknanya walaupun kita tak boleh nak buat semua di tuan-tuan, kita juga takut dengan neraka, nakkan masuk surga. Kita juga sedar bahawa semua itu surga dan neraka memanglah Allah ciptakan, dan kita juga ada juga diberi laluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kamu sebanyak-banyaknya sebelum kamu aku panggil untuk dengan aku di akhirat. Dan jauhkanlah diri kamu daripada segala dosa dan kemaksiatan sejauh-jauhnya setakat mana yang kamu mampu. Disebut dalam kitab Arba'un Nawawi. Ada tajuk, ya. Jadi kita diarahkan atau kita disuruh visualkan supaya kalau kamu tak boleh buat semua yang first class pun jangan tinggalkan. Berupaya sedaya upaya kamu buat kebaikan, dan sedaya upayalah kamu tinggalkan sesuatu yang menyebabkan hamba itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebenaran pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba itu sudah lebih daripada yang diharapkan, yaitu hidupnya, nafasnya, panca inderinya, kesehatannya, dan juga lain-lain nikmat. Itu alasannya kamu tak minta, sebab pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu tak banyak dah. Di antaranya hidup. Kita tak minta hidup, Allah dah hidupkan kita dari dulu sampai sekarang. Masih hidup lagi, alhamdulillah. Sehat lagi, alhamdulillah. Boleh lagi mengikuti, boleh lagi berkawan, boleh lagi bidang, alhamdulillah. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bagi nafas, dan hidup tidak ada nafas. Berapa ribu kali kita bernafas sehari semalam. Sampai kita tidur pun bernafas lagi. Tak ada orang kata sedih bernafas, tidur berhenti. Allah bagi nafas itu banyak. Kata di sini, Allah bagi hidup, Allah bagi nafas, Allah bagi pada indera, dan bagi hidung, bagi mata, bagi telinga, bagi lisan boleh berasa, bagi mata boleh tengok, bagi telinga boleh dengar.
tidak boleh puasa, masih masam dan sebagainya. Kemudian serunya Allah bagi kesehatan. Alhamdulillah kita juga sehat, sehat akal dan sehat tubuh badan. Ya, semua dikurniakan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lain-lain nikmat. Jadi kata di sini, kalau aku dah beli nikmat yang banyak tu, aku perlu masih sibuk macam itulah kesimpulannya. Ya, jadi itulah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan juga kita dapat bersyukur, sentiasa bersyukur kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Abu Hasim berkata, saya malu menyembah Allah kerana pahala. Seperti buruh yang kusuk jika tidak diberi upah, dibayar tidak bekerja. Ini kata Abu Hasim. Wahiyullah, iaitu orang salaf. Kata Abu Hasim, aku malu kalau aku beribadah hanya kerana pahala. Mereka lah, bukan kita. Mereka. Dan aku malu kalau aku beribadah kerana takut neraka. Disebut sini busuk hati. Busuk hati. Beribadah kerana takut siksa. Seperti budak yang curang, jika tidak takut disiksa maka tidak beri. Tetapi saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kerana cinta kepadanya. Mereka menyembah Allah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuknya Sufyan As-Sauri minta nasihat daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Maka berkata Rabi'ah, engkau seorang yang baik. Andaikan engkau tidak cinta kepada dunia. Itu antara salah satu seorang wanita waliullah, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Waliullah yang terdiri daripada perempuan. Ada orang minta nasihat kepada wali Rabi'ah Al-Adawiyah. Dikata, siapa yang minta nasihat? Sufyan As-Sauri. Kata Rabi'ah apa dia? Engkau lagi baik. Ini bukan jangannya. Engkau alangkah baiknya. Sekiranya kamu tidak mencintai dunia. Di lain contohnya, kamu jangan cari dunia. Di lain ayatnya, ini alangkah baiknya. Disebut Rabi'ah. Alangkah baiknya sekiranya kamu tidak mencintai dunia. Maknanya di sebalik itu kita boleh juga orang kata bekerja mencari nafkah, mencari maisha pendapatan untuk kita jadikan bekalan itu. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja untuk diri kita dapat pahala. Tak, kita bekerja untuk exercise pada kita biasa dapat pahala. Tak, kita bekerja untuk ahli keluarga kita dapat pahala. Semua itu kerja yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala semata-mata. Bukan solat, bukan puasa sahaja, bukan infak sahaja, tapi kita ibadah kata yang kita bukan tuan-tuannya. Jadi kita boleh bekerja, bukan lupa akan daratan, bukan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di malam sehingga lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh. Ada orang dia rajin pergi mengaji. Ke sana pergi, ke sini pergi, ramah senang pergi, senang pergi. Dia cari ilmu pergi baru, dia cari ilmu ke sana ke sini. Tapi dia tak bekerja tuan-tuan. Masa-masa dia kerja siang, dia pergi sana sini mencari ilmu bagus lah itu. Dia tak habiskan pun, dia tak berhenti pun. Tapi dia ada tanggungjawab keluarga. Kita mesti kena cukupi keluarga. Apa keluarga? Kalau nak cukup tak ada masalah ya. Jumpa dengan tuan guru, tuan aku ni macam ni. Apa ke tuan? Marah ke? Kau kerja tak? Oh jangan pergi ke sana sini semata-mata kamu nak mengaji, kamu tidak bekerja. Tak rumah ada duit tak ada. Ini baru berlaku tuan-tuan. Bukan dulu, bukan sekarang. Dia bukan dulu, bukan kemarin. Baru berlaku. Tuan guru marah kan macam tu. Ya? Jadi kerja yang kita ingatkan untuk beribadah, menyara ahli keluarga kita, menyara diri kita supaya sehat, boleh beribadah kepada Allah SWT, dapat pahala. Peluh yang keluar tu saksi. Peluh yang keluar badan kita tu saksi. Ini orang kerja untuk cari makan, memerlukan
yang diperlukan oleh ahli keluarga jamaah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya tuan-tuan wa Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah kepada kita adalah banyak. Kita boleh melakukan berbagai ibadah, boleh mencegah daripada banyak juga maksiat, kedua-duanya dikarenakan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada sama-sama bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah sentiasa memberikan nikmat kepada kita semua sampai ke penghujung hayat kita. Aku boleh hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Inna siratal mustaqim, inna siratal mustaqim, inna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.